والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. Rabbi yassir wa la tu'assir wa adsmi bil khair ambala. Beriman dengan Allah, iaitu tauhid asma wa sifat. Kita telah bincangkan tentang tauhid rububiyah, kepercayaan bahawa Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam, mengatur dan menguruskan alam. Yang kedua, perbahasan yang telah berlalu iaitu tauhid uluhiyah, kepercayaan bahawa tiada Tuhan yang layak sebenar-benar disembah melainkan Allah. Jadi yang ketiganya tentang asma' wa sifat. Asma' maknanya jamak daripada ismun. Ismun, ismani, asma'. Maknanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sifat daripada sifatun, sifatani, sifatun. Maknanya sifat-sifat Allah. Nama Allah Subhanahu wa taala yang 99 itu dia juga adalah merupakan sifat. Nama Allah itu juga adalah merupakan sifat Allah. Nama Allah taala Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Nama itu juga adalah merupakan sifat yang ada kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahagian yang ketiga ini kita nak membincangkan tentang tauhid, nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah. Jadi bagi kita di sudut asasnya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mengenal Allah. Diperintahkan supaya kita mengenal Allah. Jadi bila diperintahkan supaya kita mengenal Allah, bagaimana kaedah? Bagaimana cara? Bagaimana wasilah untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala di sudut zat dan juga di sudut sifat? Jadi bila melibatkan kaedah ataupun cara, maka dia terbahagi kepada dua. Akidah salaf dan akidah khalaf. Jadi salaf dengan khalaf ni dia merupakan jalan, merupakan kaedah. Jadi dia kaedah salafnya maknanya cara nak mengenal Allah Ta'ala termasuklah dengan memahami sifat-sifat dan juga nama-nama Allah. Okey, terus. Pendahuluan. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang baik sebagaimana yang terdapat dalam kitabnya dan sunnah Rasulnya. Orang Islam sewajar berdoa dengan menggunakan nama-nama dan sifat tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun." Maksudnya, dan Allah mempunyai nama-nama yang baik yang mulia, maka serulah dan berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu, dan pulaukanlah orang-orang yang berpaling dari kebenaran dalam masa menggunakan nama-namanya. Mereka akan mendapat balasan mengenai apa yang mereka telah kerjakan. Firman Allah Subhanahu wa taala, قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, serulah nama Allah atau nama Ar-Rahman, yang mana sahaja kamu serukan dari kedua-dua nama itu adalah baik belaka. Kerana Allah mempunyai banyak nama-nama yang baik serta mulia. Dan janganlah engkau menyaringkan bacaan doa atau sembahyangmu. Juga janganlah engkau perlahankannya, dan gunakanlah sahaja satu cara yang sederhana antara itu. Maknanya disuruh kita berdoa kepada Allah Ta'ala di dalam keadaan nada pertengahan, bukan kuat sampai kita menjerit-jerit, sebab Allah Ta'ala dengar rayuan hamba-Nya walaupun tidak melaungkan dengan suara yang kuat. Sebab di dalam hadis Nabi SAW, ketika sebahagian sahabat berdoa dengan menyaringkan suara, berzikir dengan suara yang kuat, "Innakum la tad'una asamma wa la ghaiba, ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum."
Wahai manusia, sederhanalah di atas diri kamu. Sesungguhnya kamu tidak berdoa kepada yang pekak dan juga yang gaib, makna yang tak ada. Allah Ta'ala itu hadir, sentiasa ada dan sentiasa mendengar. Jadi tak perlu kita menjerit, melaungkan suara yang kuat ketika kita berdoa kepada Allah. Begitu juga makruh berzikir dengan melaungkan suara yang kuat. Sebab Allah Ta'ala juga dengar zikir-zikir yang dilaungkan, yang disebut, yang dizikirkan oleh manusia ini walaupun dengan suara yang perlahan. Okey, terus mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dari segi nama dan sifatnya, membawa maksud mengesahkan Allah dari segi nama-nama dan sifatnya yang maha tinggi yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim, dan beriman dengan makna dan hukum hakam yang terdapat di dalamnya. Okey, jadi mentauhidkan, mengesahkan Allah selain daripada sudut zat Allah Ta'ala tu esa lah. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut qul huwallahu ahad, dan zat juga Allah Ta'ala juga boleh kita sebut sebagai satu. Selain daripada esa, dia adalah satu. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan yang ketiga, di sudut sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, contohnya penyayang. Dengan penyayang itulah Allah Ta'ala sayang manusia, sayang makhluk-makhluk yang lain. Allah Ta'ala merahmati manusia dengan satu sifat itu. Bukan kata sayang malaikat, suatu sifat lain. Sayang manusia lain, sayang kepada Nabi lain, sayang kepada haiwan, serangga dan sebagainya, satu sifat lain pula daripada Rahman itu. Tak. Dengan Rahman itu mengasihi semua. Begitu juga dengan masalah Sami', mendengar. Dengan pendengaran itu, dengar kata-kata manusia, kata-kata haiwan, zikir-zikir yang datang daripada serangga-serangga. Dengan satu pendengaran itu, bukan pendengaran yang lain pula. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Setiap sesuatu bertasbih, memuji Tuhannya, tetapi kamu saja tidak mengetahui tentang bagaimana bentuk mereka bertasbih. Maknanya manusia bertasbih Allah Ta'ala dengar dengan pendengaran sami' tu lah. Dengan pendengaran sami'un, satu pendengaran itu mendengar doa, kata-kata manusia, haiwan, tumbuhan dengan satu pendengaran. Macam kita ni, kalau jarak dekat kita boleh dengar, jarak jauh tak boleh dengar. Mungkin nak kena guna telefon, handphone untuk bercakap dengan orang jauh. Maknanya dengan menggunakan alat. Rasulullah, Allah Ta'ala ni dengan satu sifat itulah dia mendengar, jauh dekat sama. Begitu juga melihat dan juga sifat-sifat yang lain. Okey, terus Tauhid asma dan sifat. Tauhid asma wa sifat merujuk kepada i'tiqad yang jelas pasti bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang tinggi. Dia merupakan Tuhan yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan bersih daripada segala sifat kekurangan. Walaupun ahli sunnah wal jamaah mengenal Tuhan mereka berdasarkan sifat-sifatnya yang terdapat dalam Alkitab dan Sunnah. Mereka juga menyifatkan Tuhan mereka sebagaimana yang Tuhan sifatkan dirinya sendiri dan yang disifatkan oleh Rasulullah SAW untuk dirinya. Mereka tidak merubah kalam Allah Subhanahu Wa Taala daripada tempatnya dan tidak juga melakukan ilhad terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Mereka mengisbatkan kepada Allah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala isbatkan untuk dirinya tanpa mengemukakan contoh, mengaitkan dengan cara tertentu tanpa penolakan dan juga penyelewengan. Kaedah yang digunakan pakai oleh mereka ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Maksudnya, tiada sesuatu pun yang sebanding dengannya, zatnya, sifatnya dan pentadbirannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi kaedah ahli sunnah wal jamaah, sebab kita sebut tadi kaedah ni nak kenal Allah secara salaf dan juga khalaf. Itu kedua-dua aliran ini adalah kaedah. Dan kaedah ahli sunnah wal jamaah ni, apa sahaja yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran tentang sifat-sifat Allah, dan apa juga yang disebut oleh Nabi SAW tentang sifat-sifat Allah, yang disebut sebagai hadisus sifat. Hadisus sifat maknanya hadis-hadis tentang sifat Allah Ta'ala, mereka isbat. Yang ni pun berulang kali kita sebut, tanpa melakukan sebarang takwil, paling daripada makna asal, ataupun ta'til, tolak, ataupun tashbih, menyamakan, ataupun tamsil, memisalkan, ataupun tajsim, menjisimkan Allah dengan baharu. Jadi kesimpulannya, mereka terima sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Itu kaedah ahli sunnah wal jamaah.
isbat. Dan juga tidak tafwid. Tafwid ni serah makna kepada Allah Ta'ala. Tak tahu istawa apa makna, tak tahu. Yad apa makna, tak tahu. Nuzul pun tak tahu makna, serah pada Allah. Tak. Ahli sunnah wal jamaah mengikut kaedah salah, mereka isbat makna-makna ayat mutasyabihat. Cuma yang mereka tafwidkan adalah kafiat. Kafiat tentang sifat. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayajzauna ma kanu ya'malun." Maksudnya, dan Allah mempunyai nama-nama yang baik yang mulia, maka serulah dan berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu, dan pulaukanlah orang-orang yang berpaling dari kebenaran dalam masa menggunakan nama-namanya. Mereka akan mendapat balasan mengenai apa yang mereka telah kerjakan. Golongan Ahli Sunnah wal Jamaah tidak menetapkan cara tertentu berkaitan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberitahu tentang cara tertentu berkaitan sifatnya itu. Tambahan pula, tidak ada seseorang pun yang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala selain daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi tentang sifat Allah Taala ni, Allah Taala sendiri pun tak beritahu. Dia kata dia mendengar, melihat, berkata-kata. Sekadar tu mendengar macam mana, melihat macam mana, tak diberitahu. Jadi bagi kita ni Ahli Sunnah wal Jamaah ni ikut sahaja. Tu yang dikatakan apa? Amirruha kama ja'at. Laluilah ayat itu sebagaimana dia datang. Al-Mubarakpuri sebut di dalam Tuhfatul Ahwazi, Amirruha kama ja'at. Yang ni masuk yang kali ke berapa puluh ni kita sebut ni. Dia kata amirruha bila kaifin bi siratil amri, dengan sirah amar. Minal imral ayi ajridha. Laluilah ayat itu, ayat mutasyabihat, ala zahiriha, atas zahir. Bila atas zahir tak takwil lah, pegang zahir lah. Wala tu'ridu laha bi ta'wilin wala tahrifin. Jangan kemukakan sebarang baginya, sebarang takwil dan juga tahrif. Takwil paling daripada makna asal. Yad ditukarkan dengan kuwah ataupun kudrah. Nuzulullah, turunnya Allah, turun malaikat ataupun turunnya rahmat. Itu paling daripada makna asal. Jadi salah ni terima, pegang secara zahir. Dia kata ajridha ala zahiriha. Laluilah ayat itu sebagaimana zahirnya, atas zahirnya. Dan tidak bentangkan, kemukakan sebarang takwil dan juga tahrif paling. Bal fawwidu kaifa, serah kafiat. Itu salah, serah kafiat, bukan serah makna tahu. Makna tahu tapi serah kafiat. Wa bal fawwidul kaifa ila Allah Subhanahu wa taala. Lalu Al-Mubarakpuri dia ketika dia mensyarahkan perkataan Imam Tirmizi, wa hakadha qaulu ahli al-ilmi min ahli sunnati wal jamaati. Dia ambil, inilah dia kata pendapat ahli ilmi dan juga ahli sunnah wal jamaah, wa huwal haqq was sawabu. Inilah yang benar, yang tepat. Tepat macam tu, lalu ayat tu. Itu cara salaf. Wa qad sannafa al-Hafiz az-Zahabi, Al-Mubarakpuri yang mensyarahkan hadis Tirmizi kata, telah menyusun oleh Hafiz Imam Zahabi fi hadzal babi kitaban. Imam Zahabi telah menulis satu kitab, samahu Kitab al-Ulwi lil Aliyil Ghaffar. Dia telah menulis satu kitab Al-Ulu li Aliyil Ghaffar. Ni kitab ni Imam Zahabi tulis. Dalam ni semua diambil dari sampai kepada Rasulullah. Sifat-sifat Allah Ta'ala ni, sebutlah masalah yad ke, nuzul ke, daripada perawi yang meriwayatkan pegangan ini sampai kepada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah sebut? Sebab itu pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah berdasarkan kepada akidah salaf, pegangan itu dia bersanad. Sanad itu penting. As-sanadu minad din, laula sanadu laqala ma syaa, laqala man syaa ma syaa. Sanad sebahagian daripada kepentingan agama. Kalau tidak ada sanad, semua orang boleh cakap apa yang dia nak cakap.
Wa fi riwayatin as-sanadu minad din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sanad itu sebahagian daripada kepentingan agama. Perhatikanlah siapa yang bawa agama kamu. Ahli bid'ah ke apa yang bawa agama ni? Jadi kalau ahli bid'ah tak boleh ambil ilmu daripada dia. Jadi maknanya sanad sebahagian daripada kepentingan agama. Jadi akidah salaf ini, hadirin sekalian, dia bersanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang dipegang oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Okey, terus firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun." Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, adakah kamu yang lebih mengetahui atau Allah, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan keterangan, saksi dan bukti yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang telah kamu lakukan. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik disebutkan keterangannya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun." Maksudnya, dan Allah mempunyai nama-nama yang baik yang mulia, maka serulah dan berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu, dan pulaukanlah orang-orang yang berpaling dari kebenaran dalam masa menggunakan nama-namanya. Mereka akan mendapat balasan mengenai apa yang mereka telah kerjakan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna Allah tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala al-jannah." Maksudnya, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Sesiapa yang menghitungnya pasti masuk syurga. Nama-nama Allah yang baik itu ialah wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.